Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam siri kedua, Rihlah Ibnu Battuta dan COVID-19, sekilas renungan tentang pengembaraan spiritual. Hadirin dan hadirat sekalian, saya telah jelaskan pada siri yang pertama bagaimana dan kenapa saya memilih buku ini. Pada awalnya ia bersifat peribadi, bagaimana saya membelek dan mencari buku-buku yang lama saya beli dan kemudian tidak dapat dibaca dengan baik. Dan seterusnya apabila saya baca dan saya fikir, saya kaji dengan mendalam, maka saya dapati buku Rihlah Ibnu Battutah ini sebenarnya agak penting untuk diketengahkan dalam waktu kita menghadapi ataupun mengalami perintah kawalan pergerakan COVID-19 ini. Dan yang paling penting sebenarnya dalam pengembaraan ini ialah perkataan rihlah itu sendiri, yang bermaksud pengembaraan. Tetapi kita harus ingat, pengembaraan yang dimaksudkan dalam kitab ini dan juga yang saya ingin ketengahkan kepada hadirin dan hadirat sekalian ialah pengembaraan dalam dua bentuk, iaitu fizikal dan spiritual. Dan saya berpendapat rihlah yang bersifat spiritual itulah yang lebih penting dan lebih kekal dan boleh menjadi sebab untuk inspirasi kepada pengembaraan fizikal. Hadirin dan hadirat rakan-rakan yang saya muliakan, Ibnu Battutah ini nama sebenar beliau ialah Abu Abdillah Muhammad ibni Abdillah ibni Muhammad ibni Ibrahim Al-Lawati Al-Tanji. Dinisbahkan kepada Tangiers, saya jelaskan sebelum ini, dan di Maghribi, dan beliau lahir pada tahun 1304 Masihi dan meninggal pada tahun 1368 ketika berusia 64 tahun. Dan tempoh pengembaraan beliau bermula sewaktu beliau berumur 21 tahun, iaitu 1325 Hijrah begitu, di mana beliau telah menunaikan ibadat haji ke Makkah. Dan akhirnya beliau terus menyambung pengembaraan itu ke sebelah timur Hijaz itu, ke Mesir, ke Iraq dan seterusnya itu. Dan pada akhirnya sampailah ke India, Sind dan China. Dan dalam tempoh 29 tahun itu beliau telah 3 hingga 4 kali menunaikan ibadah haji, tetapi melalui perjalanan ataupun route yang berbeza. Dan dicatatkan bahawa perjalanan yang beliau catatkan itu melebihi Marco Polo. Marco Polo pengembara daripada Itali mencatatkan lebih kurang 25,000 batu pengembaraan, manakala Ibnu Battutah telah melalui sebanyak 75,000 batu perjalanan, melepasi sebanyak 3 kali ganda daripada Marco Polo dan juga Cheng Ho daripada China. Apa yang menarik tentang pengembaraan beliau ini ialah ia didorong oleh dorongan spiritual ataupun dorongan rohaniah, di mana Ibnu Battutah ini dalam umurnya begitu muda itu, dicatatkan di dalam catatan beliau itu betapa beliau sedih untuk berpisah dengan orang yang dikenalinya, ibu bapanya yang masih hidup, dan kesedihan itu dicatatkan dan dinyatakan di dalam cerita-cerita yang beliau sampaikan itu. Dan namun walau bagaimanapun, kehendak seorang anak muda yang begitu tekad ini telah digerakkan oleh rasa ingin berjumpa dan ingin mengenali syekh-syekh sufi, para alim di dunia Islam pada waktu itu. Maka
di mana sahaja ahli sufi yang beliau dengar, maka beliau akan pergi ke zawiyah mereka, ke sudut-sudut ibadat, dan mengajar mereka itu untuk berjumpa dan meminta nasihat. Jadi begitulah yang telah terjadi sepanjang pengembaraan beliau itu. Senang susahnya, panas hujannya, sakit demamnya diteruskan sehingga beliau sampai kepada hujung Asia ataupun Asia jauh di China sebagai duta daripada kerajaan India pada waktu itu di bawah Sultan Muhammad Ibn Tughlaq, yang terkenal dermawan dan dalam masa yang sama keras terhadap pemberontak, dan dicatatkan dengan jelas satu demi satu pengalaman beliau dalam perjalanan itu. Di Indianya bagaimana, siapakah rajanya, bagaimanakah berada di dalam majlis makan raja, bagaimana berada di dalam majlis raja mengadap, bagaimana sopan santun membawa hadiah dan dibalas dengan hadiah dan sebagainya. Begitu juga dijelaskan satu demi satu dengan jelas, dengan detail, dengan terperinci, dengan mendalam peristiwa-peristiwa yang berlaku sewaktu beliau berada di satu-satu tempat itu, dan ingatan beliau yang tajam disebut oleh Ibn Juzai sebagai suatu faktor yang menyebabkan beliau tidak mentahqiq ataupun mencari gali sumber dan menentukan kesahihan cerita beliau itu. Bahkan Ibn Battutah berkeras dengan apa yang beliau sampaikan itu sebagai benar. Jadi Ibn Juzai mencatatkan apa sahaja yang disebutkan dan dicatatkan oleh Ibn Battutah itu, termasuklah cerita-cerita yang pelik, sesuai dengan nama kitab ini. Sebenarnya judul kitab ini ialah Rihlah Ibn Battutah Al-Musammah bi Tuhfatin Nuzzar fi Ghara'ibil Amsar wa Ajaibil Asfar. Maknanya buku ini sebenarnya ialah anugerah kepada para pengembara yang menceritakan tentang keanehan bandar-bandar dan keajaiban ataupun kehebatan perjalanan-perjalanan yang beliau ikuti, yang beliau berada di dalamnya itu. Dan kalau kita baca memang banyak peristiwa-peristiwa pelik yang agaknya pada waktu itu kita tertanya-tanya benar atau tidak. Tetapi apa yang beliau catatkan itu akhirnya ditashihkan ataupun disahkan oleh para penyelidik zaman moden ini sebagai benar. Fakta-fakta antropologinya, fakta-fakta geografinya, fakta-fakta botaninya, dan fakta-fakta sejarah insannya itu, sejarah rijal itu disahihkan ataupun dinyatakan sebagai benar. Dan Ibn Battutah bukan sekadar mencatatkan siapa, mengapa, bagaimana, bila, bahkan beliau jelaskan letak duduk tempat ataupun bandar yang beliau ziarah itu, bukitnya bagaimana, pokoknya bagaimana, mata airnya bagaimana, sungainya mengalir ke mana, nama sungai itu apa, kemudian lembahnya itu bagaimana, penduduk setempat menanam tumbuhan apa, dan bagaimana mereka menanam ataupun mengutip. Dan salah satu yang menarik apabila beliau pergi ke negeri-negeri di sebelah Maldives, di sebelah Asia Tenggara itu, disebut tentang sirih pinang itu, dan disebut tentang buah kelapa. Bagaimana budaya masyarakat setempat itu, pengamalan mereka dalam pemakanan, dalam
urusan-urusan budaya itu disebutkan dengan jelas oleh Ibn Battuta. Dan satu lagi yang menarik tentang buku ni ialah para penterjemah mengambil masa yang lama untuk menterjemahkan buku ini, kitab ini, kerana dikekalkan perkataan-perkataan penting dalam bahasa Maghribi itu. Dan disediakan nota kaki yang menjelaskan maksud perkataan-perkataan itu yang mungkin kita boleh sebutkan kemudian. Dan juga jika anda membaca buku ini, anda boleh mengikuti flow ataupun pergerakan ideanya itu dengan begitu lancar. Yang jarang saya dapati pada buku-buku terjemahan ke dalam bahasa Melayu. Biasanya kita get stuck, kita tersekat kerana tidak diterjemahkan dengan begitu baik laras bahasanya. Walau bagaimanapun para ahli yang terlibat di dalam usaha penterjemahan ini telah melakukan kerja yang baik bagi saya, kerana kita mampu memahami dengan baik gaya bahasa yang telah diterjemahkan daripada bahasa Arab itu. Dan bukan senang sebenarnya nak mencari perkataan-perkataan yang korespon ataupun yang boleh menggantikan perkataan-perkataan dalam yang asal dalam bahasa Arab itu. Sebab itulah setengah perkataan itu dikekalkan untuk memahamkan kita tentang suasana pada waktu itu, dan juga kerana tidak ada perkataan yang jelas yang boleh menggantikan perkataan tersebut. Contoh-contoh akan saya berikan kemudian. Kita masih ada lagi masa yang panjang untuk bercerita tentang perkara ini. Ialah perkataan yang diketahui itu seperti Madrasah Zawiyah Khanqah Zalij dan Haji Nakib. Itu nanti kita akan berjumpa lagi pada siri yang seterusnya. Dan perkataan rehlah itu sendiri, saya perlu sebutkan sebelum kita tamatkan siri yang kedua ini, adalah pengembaraan dan berasal daripada perkataan rahila yarhalu, perkataan bahasa Arab yang bermaksud berjalan ataupun mengembara, yang melibatkan perjalanan. Dan sebab itulah dalam perbahasan fiqh berkenaan dengan sembahyang qasar itu digunakan perkataan marhalah itu yang bermaksud kilometer ataupun batu yang boleh menyebabkan jarak dalam batu dan kilometer yang boleh menyebabkan kita diberikan rukhsah untuk memendekkan waktu sembahyang itu. Jadi marhalah itu sendiri sudah berkait dengan solat, bukan? Jadi solat itu pula ialah penyembahan ataupun ibadat kita kepada Allah SWT yang khusus. Jadi dalam pengembaraan Ibn Battutah ini rehlah dijelaskan bagaimana keadaan Ibn Battutah yang berjalan itu tidak melupakan ibadat umum dan khusus yang patut beliau buat. Dan dijelaskan sepanjang cerita dalam rehlah Ibn Battutah ini bagaimana pentingnya penyerahan diri secara fizikal dan spiritual itu kepada Allah SWT. Dan inilah yang akan kita jelaskan dan kita cuba fahami sepanjang kita bercerita tentang rihlah Ibn Battutah ini. Jadi dalam perjalanan kita secara fizikal itu, kita berharap dan kita berdoa dan kita meminta kepada Allah SWT. Dalam erti kata yang lain, pengembaraan kita yang bersifat zahir itu digandingkan dengan perjalanan rohani, hati kita, batin kita, jiwa kita yang meronta-ronta dan meminta kepada Allah SWT agar diberikan yang terbaik dalam perjalanan
dan juga dalam suluk kita menuju kepada Allah SWT. InsyaAllah kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.